kita boleh membaca dan berbincang tentang kisah pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir ketika menghadapi ujian pemecatan daripada parti pada tahun 1969. Namun begitu, kita tak mungkin dapat menghayati dan mempelajari secara mendalam daripada pengalaman beliau kecuali cuba menggunakan pendekatan pembelajaran yang digunakannya. Untuk mengaplikasikan pendekatan pembelajarannya, kita memerlukan pencetus pembelajaran ataupun senario masalah yang serupa atau sebanding dengan masalah yang beliau hadapi. Dalam proses mempelajari kepimpinan Tun Mahathir ini, kebanyakan sumber senario masalah adalah dalam bentuk teks bertulis. Oleh itu adalah bersesuaian untuk mereka bentuk semula senario masalah tersebut menjadi pencetus pembelajaran yang autentik dalam bentuk teks yang bertulis. Senario masalah dalam bentuk teks bertulis ini sesuai dalam hampir semua keadaan, tidak melibatkan kos yang banyak untuk menyediakannya serta mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti kata Barrows dan juga Linda tahun 2007, printed or written problems are the most convenient and least expensive format to produce, use and make available. Petikan teks yang boleh digunakan sebagai asas kepada pencetus pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir ketika berada dalam tempoh pemecatan ini boleh dirujuk dalam buku A Doctor in the House halaman 209 sehingga 210. Teks yang agak panjang dan mempunyai pelbagai maklumat dan boleh direka bentuk semula agar menjadi senario masalah autentik yang mengandungi 3 ciri penting proses pembelajaran autentik, iaitu isi kandungan ataupun konten, konteks pembelajaran dan hubungan penguasaan ilmu dan pengetahuan lepas dengan isi kandungan dan konteks pembelajaran ataupun connection. Berikut adalah cadangan pencetus pembelajaran yang telah direka bentuk semula untuk digunakan dalam proses pembelajaran secara berkumpulan kepada para pemimpin dan juga bakal pemimpin dan juga pelatih dan juga pelajar kepimpinan. Selepas saya enggan menarik balik surat, Tun Razak mengumumkan bahawa Dr. Mahathir bukan lagi ahli UMNO. Saya akhirnya dipecat, sama seperti ancaman Tunku sebelum ini. Pembangkang, terutamanya DAP, sangat gembira. Ramai ahli politik Parti Perikatan merasa tidak gembira dan bimbang tentang kemungkinan akibat yang bakal diterima oleh parti. Kebanyakan orang Melayu marah, tetapi saya fikir orang Cina pastinya merasakan saya layak mendapat balasan yang sepatutnya saya terima. Saya telah menjangka akan dipecat. Oleh itu, pada mulanya saya tidak merasai penyelesaian yang besar. Tak lama kemudian, saya menyedari bahawa sekarang saya tidak mempunyai satu platform untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Senario masalah ini boleh disimulasikan dan digunakan untuk proses pembelajaran yang sebenar. Sebagai garis panduan, berikut adalah antara hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui penggunaan senario masalah ini. Pertamanya, menganalisis faktor-faktor penting yang membawa kepada pemecatan Tun Mahathir daripada UMNO pada 27 September 1969. Yang kedua, mengenal pasti maklum balas daripada pelbagai pihak terhadap peristiwa pemecatan beliau. Dan yang ketiga, menyiasat kemahiran dan gaya kepimpinan yang diaplikasikan oleh Tun Mahathir sepanjang menghadapi tempoh masa pemecatannya. Fasa diagnostik berasaskan kepada pencetus pembelajaran di atas, pelajar ataupun pelatih kepimpinan akan diminta mengadakan sesi sumbang saran ataupun diagnostik secara berkumpulan. Sekiranya proses diagnostik menggunakan pendekatan FILA digunakan, maka pelajar atau pelatih dengan bantuan fasilitator dan jurulatih kepimpinan akan melaksanakan proses diagnostik bagi mengenal pasti yang pertamanya fakta, yang keduanya idea dan yang ketiganya isu pembelajaran, dan akhirnya mengemukakan cadangan langkah pembelajaran lanjutan ataupun pelan tindakan. Pendekatan ini adalah fleksibel di mana fasilitator ataupun jurulatih kepimpinan boleh memilih kaedah yang dirasakan sesuai menurut kemahiran dan keperluan mereka. Merujuk kepada pendekatan diagnostik yang diaplikasikan oleh Tun Mahathir dalam proses pembelajarannya, kita akan menemui beberapa langkah penting yang beliau laksanakan, iaitu pertamanya, bertemu masalah dan membuat refleksi terhadap masalah. Yang keduanya, membuat pemerhatian dan refleksi menyeluruh terhadap masalah tersebut. Yang ketiganya, pembacaan bersama juga dengan refleksi. Dan yang keempatnya, perbincangan, perkongsian, diagnostik dan juga bersama dengan refleksi. Pelajar dan pelatih kepimpinan juga boleh merujuk dan mempelajari pendekatan Tun Mahathir dalam proses diagnostik. Dengan kewujudan sumber yang pelbagai, khususnya kemudahan teknologi masa kini, mereka seharusnya mempunyai peluang pembelajaran yang lebih baik berbanding Tun Mahathir dalam proses diagnostik. Dalam simulasi pembelajaran bab ini, kita akan menggunakan kaedah diagnostik FILA yang mempunyai 4 langkah utama yang disebut tadi, iaitu fakta, idea, isu pembelajaran dan tindakan lanjutan.
Langkah pertama, mengenal pasti fakta. Langkah pertama dalam proses analisis ialah mengenal pasti dan menyusun fakta agar mudah diketahui susur galurnya dan mudah dipelajari pada langkah seterusnya. Berdasarkan kepada pencetus pembelajaran yang direka bentuk sebelum ini, berikut adalah 5 fakta penting yang dikenal pasti. Fakta yang pertama. Selepas saya enggan menarik balik surat, Tun Razak mengumumkan bahawa Dr. Mahathir bukan lagi ahli UMNO. Saya akhirnya dipecat, sama seperti ancaman Tunku sebelum ini. Fakta yang kedua. Pembangkang, terutamanya DAP, sangat gembira. Ramai ahli politik parti Perikatan merasa tidak gembira dan bimbang tentang kemungkinan akibat yang bakal diterima oleh parti. Kebanyakan orang Melayu marah, tapi saya fikir orang Cina pastinya merasakan saya layak mendapat balasan yang sepatutnya saya terima. Fakta yang ketiga. Saya telah menjangka akan dipecat. Oleh itu, pada mulanya saya tidak merasai penyelesaian yang besar. Tidak lama kemudian saya menyedari bahawa sekarang saya tidak mempunyai satu platform untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Pembahagian fakta kepada 3 bahagian ini adalah contoh untuk memudahkan kefahaman para pembaca. Dalam proses diagnostik sebenar, fakta ini berkemungkinan boleh dibahagikan kepada lebih banyak bahagian untuk memperluaskan isi kandungan pembelajaran. Berdasarkan fakta ini, pelajar ataupun pelatih kepimpinan boleh memulakan proses menjana idea. Langkah kedua, menjana idea. Penjanaan idea adalah merujuk kepada aplikasi pengetahuan sedia ada terhadap fakta. Pada peringkat ini, proses penjanaan idea banyak bergantung kepada pengalaman pembelajaran lepas para pelajar dan juga pelatih. Setiap pelajar ataupun pelatih kepimpinan pastinya mempunyai tahap pengetahuan dan pengalaman lepas yang berbeza. Namun begitu, kelebihan bekerja dalam kumpulan akan meningkatkan peluang untuk mereka berkongsi pengetahuan lepas yang pelbagai. Peranan pembimbing atau fasilitator atau jurulatih kepimpinan adalah untuk memudahkan para pelatih dan juga pelajar membongkar semula pengetahuan lepas mereka dan mencurahkannya dalam sesi diagnostik secara berkumpulan ini. Sebagai contohnya, berdasarkan setiap fakta yang disenaraikan di atas, kita mungkin boleh menjana idea-idea seperti berikut. Iaitu fakta 1. Saya enggan menarik balik surat. Tun Razak mengumumkan bahawa Dr. Mahathir bukan lagi ahli UMNO. Saya akhirnya dipecat, sama seperti ancaman Tunku sebelum ini. Antara idea yang boleh dijana ialah yang pertamanya, berita pemecatannya menjadi antara berita penting pada tahun 1969. Yang kedua, Tun Mahathir telah menulis surat kepada Tunku. Yang ketiga, tindakan Tun Mahathir dianggap serius oleh Tun Razak dan parti. Yang keempat, Tunku terlibat sama dalam tindakan pemecatan ini. Jadi untuk simulasi bagi fakta kedua dan ketiga seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk merujuk kepada perbincangan di dalam bab 5 buku saya, dan tuan-tuan dan puan juga boleh melaksanakan proses ini seterusnya berasaskan contoh yang ditunjukkan bagi fakta yang pertama ini. Langkah ketiga, mengenal pasti isu pembelajaran. Berasaskan contoh setiap idea yang dijanakan di atas, proses diagnostik perlu diteruskan kepada usaha menjana isu pembelajaran bagi memudahkan pelajar atau pelatih kepimpinan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran baharu mereka berasaskan pencetus pembelajaran yang diberikan. Isu pembelajaran adalah aspek penting yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan idea yang telah dijanakan. Tujuan penjanaan isu pembelajaran adalah untuk mengenal pasti topik atau disiplin ilmu khusus yang perlu diterokai seterusnya. Kebiasaannya, isu pembelajaran akan dapat memberi panduan ke arah mengenal pasti topik atau disiplin ilmu yang perlu dipelajari untuk memahami senario masalah yang dikemukakan. Terdapat kemungkinan yang besar bahawa isu pembelajaran yang dijana daripada senario masalah yang diberikan akan membawa pelajar atau pelatih kepimpinan mempelajari ilmu, kemahiran dan nilai secara multidisiplin ataupun transdisiplin. Untuk memudahkan proses penjanaan isu pembelajaran, para pelajar dan juga pelatih kepimpinan boleh dilatih menggunakan kaedah penyoalan agar proses diagnostik dan seterusnya proses pembelajaran terarah ke diri menjadi lebih terpandu. Untuk memperjelaskan isu pembelajaran, setiap satu persoalan boleh disenaraikan secara ringkas topik atau bidang pembelajaran yang berkaitan dengannya. Dengan cara ini, proses mengenal pasti sumber pembelajaran menjadi lebih mudah. Berikut adalah contoh isu pembelajaran yang mungkin dapat dijana daripada fakta 1 tadi, iaitu selepas saya enggan menarik balik surat, Tun Razak mengumumkan bahawa Dr. Mahathir bukan lagi ahli UMNO. Saya akhirnya dipecat, sama seperti ancaman Tunku sebelum ini. Baik, bagi idea yang pertama, berita pemecatannya menjadi antara berita penting pada tahun 1969. Antara isu pembelajaran yang boleh dijanakan, contohnya ialah yang pertama, apakah akhbar yang melaporkan tentang berita ini? Yang kedua, bagaimanakah bentuk laporan mereka? Yang ketiga, bagaimanakah Tun Mahathir mendapat akses kepada berita ini? Bagi idea yang kedua,
iaitu Tun Mahathir telah menulis surat kepada Tunku. Antara isu pembelajaran yang boleh dijanakan, pertama, bagaimana tercetusnya isu penulisan surat ini. Yang kedua, kenapa Tun Mahathir menulis surat kepada Tunku? Yang ketiga, apakah isi kandungan surat tersebut? Yang keempat, apa kaitan antara isi kandungan surat ini dengan pemecatannya? Bagi idea yang ketiga, iaitu tindakan Tun Mahathir dianggap serius oleh Tun Razak dan parti. Antara isu pembelajaran yang boleh jana, contohnya ialah yang pertama, apakah kesalahan Tun Mahathir? Yang kedua, apa kaitan Tun Razak dengan tindakan yang diambil terhadap Tun Mahathir? Yang ketiga, bagaimanakah tindakan ini diambil? Yang keempat, adakah Tun Mahathir diberi peluang untuk membela diri? Dan akhir sekali, bagi idea yang keempat, Tunku terlibat sama dalam tindakan pemecatan ini. Antara isu pembelajaran yang boleh dijanakan, yang pertama, bagaimana penglibatan Tunku? Yang kedua, kenapa Tunku mengancam Tun Mahathir? Yang ketiga, apakah yang boleh dipelajari daripada konflik antara kedua mereka? Untuk penjanaan isu pembelajaran seterusnya bagi fakta kedua dan ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk merujuk kepada perbincangan di dalam bab 5 buku saya. Dan tuan-tuan dan puan juga boleh melaksanakan proses ini seterusnya berasaskan contoh yang ditunjukkan bagi fakta yang pertama ini. Untuk memperjelaskan isu pembelajaran setiap satu persoalan ini boleh disaraikan secara ringkas topik atau bidang pembelajaran. Langkah yang keempat dan langkah yang keempat iaitu merancang tindakan lanjutan yang merupakan langkah terakhir dalam proses diagnostik adalah tindakan lanjutan untuk melaksanakan proses pembelajaran terarahkan diri. Proses merancang tindakan lanjutan perlu mengambil dua aspek penting proses pembelajaran terarahkan diri, iaitu apakah yang terpenting perlu dipelajari dan bagaimanakah kaedah terbaik mempelajarinya. Persoalan apa merujuk kepada bidang ilmu dan topik pembelajaran, dan persoalan bagaimana merujuk kepada kaedah pembelajaran. Para pelajar dan pelatih kepimpinan boleh menggunakan semua persoalan yang dikemukakan dalam ruang isu pembelajaran untuk mengenal pasti apakah bidang ilmu dan topik yang perlu mereka terokai. Manakala kaedah pembelajaran boleh dipandu oleh jurulatih kepimpinan seperti mencadangkan sumber, kaedah perolehan serta kaedah perkongsian. Terdapat kaedah perolehan yang memerlukan proses pembelajaran terarahkan diri secara individu, dan terdapat juga kaedah yang memerlukan pelibatan secara berkumpulan dan perkongsian. Penggunaan teknologi dan media sosial sememangnya tidak dapat dielakkan selain daripada memberi penekanan kepada perbincangan secara bersungguh.